panggil tak apa, tak plaster lagi masalah Sayyidina Muhammad. Dan sehari bangkali orang yang ambil wuduk pun masih belum selesa dan sebagainya. Inilah kehendak Allah masalah Sayyidina Muhammad untuk kita pada malam pertama kita mengaji Syama'il pada malam ini. Bangkali subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan nak bagi kita rasa sikit yang dikatakan kesusahan. Sebenarnya nak kata susah tu memang kita tak sesuai lah, kita kata susah sebab Nabi lagi susah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi walaupun kita redha dengan apa yang Tuhan tulis, apa yang Tuhan tetap untuk kita pada malam ni, alhamdulillah masalah Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulakan pengajian ni, kita menghadiahkan Fatihah kita yang agung kepada pemilik kepada tempat ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya dengan sengajanya mengatakan pemilik tempat ini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab masalah Sayyidina Muhammad asas mengaji di sini ialah hadis. Jadi bukan milik kita tapi milik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Tuhan izin, tempat ini masalah Sayyidina Muhammad akan menjadi permulaan kepada ribuan ulama hadis yang akan keluar dari negeri atau Malaysia tercinta ni, insya-Allah. Maka setelah 100 tahun yang akan datang, kita semua tak ada dah ribuan ulama hadis yang akan ada dalam negara kita ni, insya-Allah. Bermula di sini, insya-Allah, mudah-mudahan. Hadis yang kita baca pada malam ini diriwayatkan oleh Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Sebelum Jarir ada satu orang namanya Qais ibn Abi Hazim. Qais ibn Abi Hazim sahabat Sayyidina Muhammad, dia merupakan tabi'iyun kabir, seorang tabi'in yang besar. Tabi'in ini istilahnya ialah sahabat Sayyidina Muhammad orang yang hidup sezaman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mana tabi'in. Dia hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cumanya tidak sempat untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qais ibn Abi Hazim sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia telah berusaha dan cuba untuk berhijrah untuk mendapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak sempat. Bila sampai di Madinah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi sudah wafat beberapa malam. Tu Qais ibn Abi Hazim tidak sempat untuk bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah dia sempat untuk bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka dia sudah disebut dengan sahabat. Qala an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah. Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau tengok daripada biodata dia, Jarir ni orangnya tinggi. Orangnya tinggi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tingginya tu kalau kita tengok unta, sallallahu alaihi wasallam Muhammad unta, boleh nampak ada unta, guh unta, tak ada guh unta. Sinam. Hak dia panggil apa? Bonggoi tu. Baik. Jadi Jarir ini tingginya sampai sama dengan guh unta. Tu Jarir ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tetapi orangnya sangat jamal. Jamal ni kalau orang lelaki kata handsome, kalau perempuan kata comel, lawa, cantik. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Jarir ni orangnya jamal, elok, cantik. Baik. Sampai keelokkan Jarir, dia digelar dengan Yusuf hadhil ummah. Yusuf hadhil ummah. Jadi kalau kita tengok cerita tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Nabi Allah Yusuf itu punya lawa. Cerita yang kita baca dalam Quran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad juga dalam sirah.
sejarah Anbiya soalan Sayyidina Muhammad. Jadi Zulaikha yang bela Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Zulaikha yang bela Nabi Allah Yusuf alaihi salam, akhirnya dia tergoda dengan keelokan, kecantikan, kelawaan, ada bahasa macam tu, kehansaman Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi bila mana dia bela satu orang, dia tergoda dengan anak yang dia bela. Sehinggalah masalah Sayyidina Muhammad, dia menggoda Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yang Quran menceritakan wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Kalau kita ngaji bahasa Arab, ghallaqatu binalil apa? Litakthir. Kalau ghalaqa, kunci satu pintu. Pada kalau ghallaqa, kunci pintu tu, kunci pintu ni, kunci pintu tu, kunci pintu ni. Tu dia panggil binat litakthir. Kalau kita qata'a, potong. Kalau qata'a, tu dia panggil qata'a, cincang. Jadi kalau ghallaqa, jadi dia nak ajak Nabi Allah Yusuf untuk bersama dengan dia, ditutup semua pintu. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat, dan dia kata hai talak, mailah. Tu Zulaikha. Jadi bila mana Nabi Allah Yusuf selamat daripada godaan Zulaikha soalan Sayyidina Muhammad, jadi pada ketika itu tersebarlah berita di seluruh Mesir, kata dia menggoda anak yang dia bela sendiri. Jadi dia tu nak habaq kata soalan Sayyidina Muhammad, nak habaq kata hampa tak tahu lawa Nabi Yusuf ni. Hampa bolehlah kata apalah Zulaikha menggoda anak angkat dia sendiri. Ni aku dalam rumah ni, aku tak tahan tengok dia hari-hari tergoda dengan dia. Jadi dia pun subhanallah masalah Sayyidina Muhammad panggil orang perempuan untuk mai makan kenduri di rumah dia. Jadi bila panggil makan kenduri di rumah dia, masalah Sayyidina Muhammad, taib, dia bagi setiap orang tu, jadi makan kenduri di rumah dia hari tu makan buah apple. Jadi dia bagi buah apple kepada semua orang perempuan, masalah Sayyidina Muhammad, dan dia bagi sebilah pisau. Jadi belah pisau tuan-tuan, saya tengok di Mesir, wallahu alam, masalah Sayyidina Muhammad, orang Mesir ni hampir di sana subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, yang dibuat oleh orang Mesir tu semua berlain dengan kita. Contoh di antaranya masalah Sayyidina Muhammad, di Mesir orang parking, orang tak tarik handbrake. Pasal apa? Sebabnya semua bertasamuh, bertoleransi. Maknanya kalau kereta mereka tu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, okey, ni ada depan sebiji kereta, depan belakang sebiji kereta. Jadi kereta hak nak masuk ni dia tonyok kereta depan tu. Lepas tu dia landa kereta belakang, dia masuk. Tu kereta Mesir tak pernah tak kemek, semua kemek. Orang Mesir tak sama macam kita. Baik. Sampai dia punya, dia panggil kejutan budaya tu segala-galanya. Sampai saya melihat masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita, kalau kacang panjang kita potong kacang panjang tu, jadi pisau kita macam tu, jadi kita macam tu. Tapi orang Mesir macam tu, pisau ke bawah, ke atas. Baik. Itu orang Mesir. Jadi subhanallah, jadi saya duk bayang, jadi bila dia bagi kita, kalau kita kupas buah, kita kupas apple, jadi kita kupas kot tu, depa kupas kot tu. Jadi akhirnya subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, bila depa diberi setiap orang sebilah pisau dan juga sebiji apple masalah Sayyidina Muhammad, jadi semua pakai kupas, kupas masalah Sayyidina Muhammad. Ketika itulah Zulaikha suruh Nabi Allah Yusuf keluar. Jadi bila tengok Nabi Allah Yusuf keluar, semua dah duduk kupas ni, tengok Nabi Allah Yusuf keluar, tengok Nabi Allah Yusuf, lepas kupas tangan mereka dah, lepas tak start, lepas kupas tangan mereka dah, punya lawa. Apa kata ayat Quran, cerita Nabi Allah Yusuf keluar tu, lagi falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qala hasha
Rasulillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Bila tengok Nabi Allah Yusuf keluar, apa kata? Ha, ni bukan manusia dan ni malaikat ni. Tu lepas tengok sekali, lepas kata malaikat lah. Jadi dia potong tangan depa. Baik, jadi Jarir ni subhanallah lawanya, handsome-nya, sampai digelar dengan Yusuf hadhil ummah, Yusuf umat ini. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi dengan Jarir ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sayyidina Muhammad. Taib. Selalu Nabi kalau tengok Jarir, Nabi akan tersenyum. Nabi sering kali kalau bertemu melihat Jarir sallallahu sayyidina Muhammad, senyum kalau melihat Jarir radhiyallahu taala anhu. Taib. Tu keistimewaan pasal apa? Sebab lawa. Dia ada orang tuan-tuan, ada orang kita pun tak reti. Ada orang kadang-kadang kita jumpa, kita tu berasa macam tak apa mau senyum kat dia. Tak apa mau senyum kat dia, ada orang. Tapi ada orang kita jumpa, kita selalu nak senyum kat dia. Ada orang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jarir itu kelebihan dia. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Atau masa satu orang tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang, dan sering kali bila Nabi kita sembahyang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Jadi Nabi tunggu, Nabi senyum tengok dia. Sampai dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, tengok Nabi senyum, assalamualaikum warahmatullahi, senyum balik kat Rasulullah. Pasal Nabi senyum kat dia. Dia syok Allah subhanallah. Hari-hari sembahyang waktu Nabi akan senyum pada dia. Satu hari lepas Nabi kita bagi salam kanan dan kiri, dia bagi salam juga, assalamualaikum warahmatullahi. Tengok Rasulullah tak senyum, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tak senyum kat dia. Dia pun heran, pasal apa hari-hari Nabi senyum, tapi hari Nabi tak senyum. Langsung dia celapak pergi kat Nabi. Rasulullah, pasal apa Nabi selalu senyum kat saya hari-hari, tapi hari ni tak senyum? Hang tu ada janggut sorat. Janggut dia tak banyak sorat ya kawan tu. Walaupun sorat tapi pedor bukan main. Burut dia. Walaupun sorat. Nabi kata, sering kali aku tengok engkau, aku melihat bergayutan bidadari di janggutmu. Tapi hari ni janggut hang putih. Bila putih tak ada lah bidadari. Subhanallah. Jadi orang yang cukup misah janggut tu berarti dia tak mau berdari tu. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Jarir ni dia antara orang yang subhanallah, kalau Nabi jumpa, Nabi tengok, Nabi akan tersenyum. Qala an Jarir bin Abdullah uritu baina yaday Umar bin Khattab. Uritu macam ni. Saya pamerkan. Uritu dipamerkan saya baina yaday Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pamerkan, saya tunjukkan saya di hadapan Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Fa alqa Jarirun ridaahu. Orang Arab tuan-tuan, jadi kesempurnaan kepada dia ialah rida. Kesempurnaannya ialah rida. Tuhan ciptakan Muhammad Muhammad. Sunnah Nabi itu sesuai dengan orang Arab. Orang Arab itu sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Baik. Jadi mereka orang Arab, mereka akan jalan, mereka pakai serban dan mereka bawa rida. Baik. Qala uritu baina yaday Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fa alqa Jarirun ridaahu. Fa alqa ni macam ni. Jadi rida ni dia bawa. Fa'alqa ni dia lempak rida dia. Wa masya fi izarin, dan dia berjalan hanya dengan kain yang dia pakai. Faqala lahu, maka berkata baginya oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, khuz ridaaka, ambil ridamu. Faqala lil qaumi, maka berkatalah Umar bagi kaum ni. Istilah kaum sallallahu alaihi wasallam Muhammad ialah jama'atul rijal, tu makna kaum, iaitu jama' orang laki-laki. Qala, maknanya bila sebut qala qaumun,
Faqala lil qaumi, maka Umar berkata kepada satu kumpulan orang laki-laki, maknanya dalam kumpulan tersebut tidak ada seorang perempuan pun. Itu makna qaum. Faqala lil qaumi ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, masalah Sayyidina Muhammad, katanya, ma ra'aitu rajulan, saya tidak pernah melihat satu orang laki-laki ahsana suratan yang paling elok rupa parasnya. Jadi bila kata surah ni maknanya bukan sahaja rupa paras, rupa dan juga tubuh badan. Itu makna surah. Faqala al-qaumi ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir. Masalah Sayyidina Muhammad, saya tak pernah melihat satu orang pun yang paling elok rupa parasnya dan tubuh badannya lebih daripada Jarir radhiyallahu taala anhu, illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam. Jadi kata Umar radhiyallahu taala anhu, melainkan Jarir ni kata Umar, apa yang diberitahu kepada kami sampai kepada kami, kalau siapa-siapa nak melihat kepada rupa Nabi Allah Yusuf alaihi salam, tengok kepada rupa Jarir radhiyallahu taala anhu. Siapa bagi tahu ni? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa nak tengok muka Nabi Allah Yusuf, tengok muka Jarir radhiyallahu taala anhu. Baik. Cerita hadis ni masalah Sayyidina Muhammad begini cerita dia. Jadi uritu baina yaday Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ditunjukkan diri saya kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Ceritanya begini. Ceritanya masalah Sayyidina Muhammad, pasal apa dia tunjuk diri dia? Tunjuk diri ialah untuk tujuan dilantik memegang urusan ketenteraan. Dia tu tunjuk diri dia, pamer diri dia, masalah Sayyidina Muhammad, bertujuan untuk dilantik dia untuk memegang tugas-tugas ketenteraan. Lain masalah Sayyidina Muhammad. Jadi supaya Omar melihat dia kuat dan Omar melihat dia gagah dan dia dilantik jadi ketua tentera perang. Baik, itu masuk uritum. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, cerita dia bukan sakat tu, bermula macam ni. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Jarir ni ceritanya satu masa dulu dia ni kalau naik atas kuda tak lekat. Orang lain kalau naik kuda semua lekat. Dia kalau naik kuda jatuh. Tu Jarir. Kalau naik kuda jatuh. Naik kuda nak kemas cara mana pun jatuh. Baik. Jadi macam mana nak menjadi ketua tentera perang kalau naik kuda pun jatuh? Baik. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi akhirnya subhanallah, sehinggalah dia mengadu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masalahnya. Dia teringin nak buat benda besar. Jadi kalau orang laki-laki zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau tak boleh menunggang kuda, kalau tak boleh menunggang kuda tu lekeh sangat. Dia ni habis tu dah. Orang tinggi bukan main, kemas bukan bayang nak orang tinggi. Kemas bukan main. Badan hebat, tapi naik kuda jatuh, boleh bayang? Kalau orang kecil naik kuda jatuh tu biasa, ni orang kemas naik kuda jatuh. Akhirnya subhanallah mengadu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi doakan dia untuk tetap di atas kuda. Macam mana? Iaitu masalah Sayyidina Muhammad, itu Nabi letakkan tangannya yang mulia di dada Jarir. Nabi doakan tasbit. Nabi tepuk di dadanya. Jadi semenjak daripada Nabi doakan itu masalah Sayyidina Muhammad, dia naik kuda dan tidak jatuh lagi. Baik, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana dulu dia lemah, bila dia kuat, dia tunjuk dirinya di hadapan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada zaman Umar jadi khalifah, masalah Sayyidina Muhammad, dia buang ridaknya. Baik, dia tunjuk kehebatannya, cara berjalan, sekian cara berjalan masalah Sayyidina Muhammad. Baik, ketika itu kata Umar, ketika dia lempar ridaknya, khudh rida'aka, ambil ridakmu. Baik, masalah Sayyidina Muhammad. Dan pada ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, kata Umar radhiyallahu taala anhu, la aku tahu dah memang hang kuat. Pasal apa?
sebab didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hubungan di antara tajuk dan hadis ni, tajuk yang kita baca ialah Musallallahu Sayyidina Muhammad, iaitu berkenaan dengan wangi-wangian. Berkenaan dengan wangi-wangian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ta'attur Nabi kita tu wangi, dan Nabi menyebut wangi-wangian itu ialah merupakan di antara wangian-wangian syurga. Baik. Kita tengok hadis ni, tengok cerita tentang Jarir. Kita kata apa hubungan di antara tajuk dan juga Jarir Sallallahu Sayyidina Muhammad, seolah macam kita kata tak sama di antara tajuk dan hadis. Baik, di sana Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu, baik Sallallahu Sayyidina Muhammad menghubungkan di antara tajuk dan juga hadis. Katanya, baik, hadis ni menceritakan tentang Jarir, tajuk ialah wangi-wangian. Kata-kata Ibnu Hajar, Sallallahu Sayyidina Muhammad biasanya orang yang sebegitu sega Sallallahu Sayyidina Muhammad dan elok tubuh badannya, walidnya, dia wangi. Tu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu Sallallahu Sayyidina Muhammad. Walau bagaimanapun Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu taala tidak bersetuju dengan pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu. Baik, kita qasidah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية. يا بحر فضلي وتاج عدل الله جد لي بوصلي قبل المانية. يا بحر فضلي وتاج عدل جد لي بوصلي قبل المانية. خير البرية نظر إلي الله أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية. كم ذا أنادي وخير هدي الله يكفي بعدي يا مراني. كم ذا أنادي وخير هدي يكفي بعدي مراني. خير البرية
نظر إلي الله ما أنت إلا كنزلتي خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا حاشاك تغفى عنا تبخل الله يا خير المرسل أطفال حاشاك تغفى عنا تبخل يا خير المرسل أطفال الله خير البرية الله ما أنت إلا كنزلتي خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنزلتي صلاة ربي عليك حبي الله ما دام قلبي بالذكر حيا صلاة ربي عليك حبي الله ما دام قلبي بالذكر حيا خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا العطية خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Khairul bariyah nazrah ilayya. Wahai sebaik-baik insan, sebaik-baik manusia, lihatlah kepada saya. Jadi subhanallah, seperti mana kita dah dengar ceramah pada malam itu yang terakhir, ceramah pada malam yang terakhir di stadium bersama dengan Habib Jindan bersama Sayyidina Muhammad, disebutkan bila mana kita berselawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, disampaikan nama kita dengan bin kita tentang diri kita pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sayyidina Muhammad. Bahkan katanya tidak jauh sallallahu Sayyidina untuk kita katakan bahawa Nabi kita turut hadir di majlis kita berselawat pada dia. Bahkan begitulah kata ulama-ulama sufia, bila kita menyebut assalamu alayka ya Rasulullah, maka Nabi kita dihadirkan untuk menjawab salam yang kita ucapkan. Baik. Jadi Musa Sayyidina Nabi pun sebut, dikembalikan ruhku untuk menjawab salam yang disampaikan oleh umatku. Baik. Malam ni kita mengambil tabaruk dengan keberkatan tempat yang mulia ni, Musa Sayyidina Muhammad. Kalau tempat ni didoakan oleh Habib Kazim, tempat kita ni didoakan oleh Habib Kazim. Taman nanti yang Habib Kazim, cikgu? Mana? Ni Ni Habib Kazim waktu dia main di sini, dia mendoakan dari hadis, umurnya bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, tapi hatta yaumil qiyamah,
sehinggalah hari kiamat. Tu doa Habib Kazim sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kata adik saya yang belajar daripada dia, Habib Kazim ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia di antara aulia. Di antara aulia. Dan kata adik saya, malam tak pernah tidur. Malam qiyam saja. Taib. Sepanjang dia khidmat dengan Habib Kazim sebulan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, malamnya qiyamul lail sahaja. Tu kata, tu doa Habib Kazim. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tempat ini kalau berdiri sehingga hari kiamat esok pun, jadi permulaan kita baca hadis adalah pada malam ini. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kita mulakan tempat ini pun dengan orang yang mulia juga, iaitu pengajian yang disampaikan oleh Dr. Harun Din. Baik, pembacaan hadis bermula pada malam ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas ni insya-Allah di tiang esok ni mungkin 10 tahun yang akan datang insya-Allah, ataupun 5 tahun akan datang, tiang tu pembaca hadis Bukhari, tiang tu hadis Muslim, tiang tu tiang Sunan Abi Daud dan sebagainya. Hadis penuh tuan-tuan. Mana yang akan belajar di sini insya-Allah, mudah-mudahan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu tuan-tuan, kita tabaruk dengan tempat ini, tempat yang berkat ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebelum kita mulakan pengajian pada hari Sabtu lepas, dan sebelum daripada kita mengaji pada malam ini, Nabi dah hadir di sini. Satu orang mimpi, sallallahu alaihi wasallam, di kalangan anak-anak kita. Selalu saya ceritakan tu, Nabi dah sampai di sini. Jadi ketika Nabi duduk di depan ni, sallallahu alaihi wasallam, semua kita melambai-lambai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi pada ketika itu, lepas kita melambai-lambai, Nabi mengangkat tangan mendoakan kita semua. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan yang dimimpikan itu kita semua ni insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi untuk itu kita qasidah dengan An-Nabi sallallahu alaihi, dan kita melambai-lambai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. Allah salam alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi, semuanya ikut. Salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah عليه. النبي صلوا عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي يا حاضري اعلموا علم اليقين. النبي اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أفرض صلوات عليه. أن رب العالمين أفرض صلوات عليه. النبي صلوا عليه صلوات عليه. صلوا على النبي. وينال البركة كل من صلى عليه وينال النبي من حضر. النبي خير البشر. النبي من حضر. النبي خير البشر من دنا له القمر ونزل سلم عليه. من دنا له القمر
وسلم النبي صلوا عليه صلوات عليه النبي صلوا عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال بركة كل من صلى النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي كالعروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس لموا على يدي النصارى والمجوس على يدي النبي صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Minta kita nyak depan lagi, muslimat belakang tu dah penuh. Menyak yang muslimin nyak depan sikit. Depan berpenuh dah. Allahu Akbar. Qala babun kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dengan hadis yang terakhir kita baca tadi, Rasulullah SAW Muhammad ialah sudah pun selesai bab ataupun kitab yang pertama yang berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab kita ni hadis syamil dia bagi pada dua. Yang pertama berkenaan dengan khalq, yang kedua berkenaan dengan khulq. Yang pertama berkenaan dengan khalq. Khalqun itu ialah ciptaan Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk pula kepada kitab baru, iaitu kitab berkenaan dengan khuluq, iaitu Rasulullah Muhammad, bagaimana perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad. Jadi baru ni waktu saya di Kuala Lumpur, baru ni kami di KL, baru ni kami dengar bahawa Rasulullah Muhammad iaitu Habib Abdul Qadir Al-Ahdal, waktu mai itu dia di antara yang kami dengar, kami disampaikan kepada kami Rasulullah Muhammad bahwasanya dia minta selepas daripada kita khatam syama'il ni, kita dah dapat menggambarkan macam mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas kita baca dah tentang Nabi itu ciptaan Tuhan macam mana, kita baca pula macam mana keadaan yang disebut dengan khuluq, iaitu perangai akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulakan dengan kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana adalah cara cakapan ataupun cakapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis. وبه إليه قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad, tidaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu yasrudu sardakum hadha. Di yasrudu ni, yasrudu sardakum hadha. Yasrud ni kalau kita bercakap, cakap tu terputus-putus, cakap tu tak bersambung di antara satu dan satu, soalan Sayyidina Muhammad, dan juga tidak jelas hurufnya bagi orang yang mendengar. Tu mana yasrudu. Cakapan tu dah putih, macam tak ada sambung di antara perkataan dan perkataan. Kemudian hurufnya tak jelas, dia panggil yasrudu. Nabi tak cakap macam kamu, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Walakinnahu kana, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi kita bercakap, yatakallamu bi kalamin bayin. Nabi kita bercakap dengan cakapan yang jelas. Faslin, satu persatu. Jadi subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, saya teringat, jadi orang yang bercakap satu persatu tu yang saya tengoklah di Malaysia ni, iaitu orang yang berceramah macam Tok Guru Haji Hadi. Dan saya pernah mendengar Rasulullah Sayyidina Muhammad cakapan yang sama, yang cakap macam tu juga, iaitu Asy-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala. Saya pernah mendengar rakaman waktu di Mesir, ceramah Hasan Al-Banna. Dia cakapannya satu persatu, jadi jelas, dia cakap tu jelas. Itulah cakapan cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadha walakinnahu kana yatakallamu bi kalamin bayin. Tapi Nabi kita cakap itu dengan kalam yang jelas, faslin, satu persatu, yahfazuhu man jalasa ilahi, yang boleh menghafaz siapa yang duduk bersama-sama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi kita tu bercakap, cakapnya jelas, satu persatu,
Jadi mudahlah orang yang bersama-sama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghafaz apa yang Nabi cakapkan. Cerita hadis ni macam ni. Sana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mai duduk di tepi bilik Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Hurairah dia mai duduk di tepi bilik Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Bila dia mai duduk tepi bilik Sayyidina Aisyah, sallallahu Sayyidina Muhammad, Abu Hurairah bercerita tentang Rasulullah. Dia bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Sayyidina Aisyah ketika tu tengah sembahyang. Kalaulah dia tu bukan dalam keadaan sembahyang, Sayyidina Aisyah akan menyampuk yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi bila mana Sayyidina Aisyah sudah habis sembahyang, Abu Hurairah dah bangkit balik. Maka keluarlah hadis ni. Jadi kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cakapannya tak seperti kamu. Cakapan kamu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, baik, seperti tidak berhubung di antara satu dan satu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, baik, bahkan kadang-kadang hurufnya tak jelas. Baik. Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyin faslin. Cakapan Nabi itu jelas, cakapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu satu persatu. Yahfazuhu man jalasa ilaihi, menghafaz orang yang duduk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi kita bercakap, Nabi akan ulang 3 kali. Nabi mengulang 3 kali, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertama, cakap yang pertama untuk didengar. Kemudian Nabi kata ulang kali yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk diingat. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi mengulang yang ketiga untuk difikirkan. Baik, jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita jadi guru, jadi orang yang alim, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi sepatutnya macam tu. Kadang-kadang ustaz ni, kadang-kadang orang yang mengajar ni, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi bila dia bercakap, benda tu bagi kita tu penting. Tapi kali tu dia cakap, kita harap dia ulang habis dah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi pasal apa Nabi kita cakap jelas, pasal apa Nabi kita ulang, tu di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak macam mana? Sebab Nabi tahu perasaan setiap orang. Barangkali tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, contohnya satu orang guru dia sebut sebuah hadis. Anak-anak ni yang mengaji ni, mereka nak tulis hadis tu, tapi ustaz sebut sekali ya, sayang mereka kata, nak tanya pula tu tahu saja. Tapi bila mana ustaz ulang pula, jadi sempatlah mereka salin. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kita mengulang-ulang itu ialah merupakan di antara akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjuk, kata ulama, terhadap betapa Nabi itu kasih belas kepada umatnya. Nabi tahu perasaan kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Nabi mengulang-ulang tu supaya apa? Kadang-kadang bila tok guru tu kata sekali, kita anggap biasa saja. Bila diulang baru kita faham, baru kita anggap. Bila dia ulang kali yang ketiga, jadi ni pula. Hang tu bukan tak faham tu. Geleng macam tu bukan tak faham tu. Apa dia tu? Benar-benar sudah sampai ke hatinya. Dia berfikir, Allah. Dengar sekali biasa lagi. Bila kali ulang kali yang kedua, faham. Kali yang ketiga, la ilaha illallah. Tu rahmat Nabi mengulang 3 kali. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam Muhammad, walakinahu kana yatakallam bikalamin bayyin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi. Hadis terusnya. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة
سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas tahu sangat sebab dia mengaji dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Anas 10 tahun tak pernah berengan dengan Nabi. Di mana ada Nabi? Tentulah ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sehinggalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu melekat di hati dia. Tingkah lakunya, perwatakannya, cara cakapannya. Taib, semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad, sehinggalah selepas Nabi kita wafat, dalam tempoh 12 tahun lepas Nabi kita wafat, setiap malam bermimpi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi subhanallah Sayyidina Muhammad. Baik, dia cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata, mengulangkan kalimah, mengulangkan cakapannya salasan 3 kali lituqala anhu, agar dapat difikirkan hak Nabi kata. Walau bagaimanapun Sayyidina Muhammad, Nabi ulang 3 kali itu bukan semua tempat, bukan semua perkara. Sayyidina Muhammad. Jadi kata ulama pada 3 perkara. Yang pertama Sayyidina Muhammad, baik, makna yang susah. Makna yang susah. Jadi makna yang susah Nabi ulang lagi. Yang kedua Sayyidina Muhammad, makna yang pelik. Makna yang pelik, yang jarang didengar, Nabi ulang sampai 3 kali. Yang ketiganya, kalau pendengarnya banyak. Kalau pendengarnya banyak. Jadi barangkali tuan-tuan, kita terfikir macam manalah dulu orang mengaji hadis. Mengaji hadis ratusan, 300, 400, 500, 600, 700. Zaman tu bukan ada mikrofon. Sayyidina Muhammad macam mana? Baik, caranya dengan ada mubaligh. Contoh kita tengoklah hadis ni. Hadatsana Muhammad bin Yahya. Sambung. 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 Bila habis tu Hadatsana Abu Qutaibah. Hadatsana Abu Qutaibah. Hadatsana Abu Qutaibah. Sambung gitu. Itu cara penyahadis pada zaman sebelum ada mikrofon. Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kalau ramai pendengar, akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi kita masuk majlis yang macam ni, Sayyidina Muhammad Nabi masuk, tuan-tuan, Nabi akan beri salam 3 kali. Contoh saya tunjuk dah. Kalau Nabi kita masuk, bahkan kalau Nabi kita mengajak Sayyidina Muhammad, kalau Nabi kita mengajak, ni saya tak boleh buat, masih belum ada habuan. Kalau Nabi kita mengajak Sayyidina Muhammad, hampir semua orang yang dalam majlis merasa dilihat oleh Rasulullah. Ni saya tuan-tuan, ni saya tak boleh tengok kanan, kiri saya tak boleh tengok. Baik, fokus saya di hadapan saya. Ni izin yang Tuhan bagi kat saya Sayyidina Muhammad. Majlis ni majlis hebat. Jadi kalau saya beralih, saya tak boleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad, kalau Nabi kita mengajak berceramah, Nabi tengok sampai belah kanan ni. Nabi tengok di hadapan, Nabi tengok yang belah kiri. Hampir semua orang berasa seronok. Pasal apa? Sebab Nabi tengok dia. Baik. Jadi subhanallah, kalau ramai pendengar Sayyidina Muhammad, Nabi kita akan ulang 3 kali kalau bilangan yang hadir tu lebih daripada biasa. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan lituqala anhu. Qasidah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. السلام عليك يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام. يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام. يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام. فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام. فارس فرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام. دروة الإيمان حضرة الإمام. دروة الإيمان حضرة الإمام. ورفيق الرسول وصحبه الكرام وصحبه الكرام. يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام. يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول علي على بالخلق العظيم والمجد اعتلى والنصر العزيم. علي على بالخلق العظيم والمجد اعتلى والنصر العظيم. وهو للبلاء شعر كريم. وهو للبلاء شعر كريم. ورفيق الرسول وصحبه الكرام وصحبه الكرام. يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام. يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام. سلمت صليت على أهل البيت حيث نجيت كل أهل البيت. سلمت صليت على أهل البيت حيث نجيت كل أهل البيت. واستقت حنيت
زور أهل البيت واستقطوا حمدي زور أهل البيت وديار الرسول وصحبه الكرام وصحبه الكرام يا أبا الحسنين سلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام وصحبه الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته Sallallahu Assalamualaikum. Tadi kita telah pun mengambil tabarruk dengan keberkatan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Disebutkan ya Abul Hasanain alaikas salam ya rafiqar rasul wa sahbil kiram. Sayyidina Ali ini ialah merupakan pengiring Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga pengiring sahabat-sahabat yang mulia-mulia. Sahabat Sayyidina Muhammad. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah kerana katanya, aku ni Tuhan muliakan aku dengan bapa mentuaku ialah Sayyidul Mursalin, penghulu suara Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tuhan muliakan aku, isteriku ialah Sayyidatu Nisa'il Jannah, penghulu wanita dalam syurga. Tuhan muliakan aku, anak aku ialah Sayyidul Syababi Al-Jannah, Sayyidah Syababi Al-Jannah, kedua-duanya ialah ketua para pemuda dalam syurga. Itu kumpulan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Waktu tadi kita berkasidah tadi, saya tak tahu tiba-tiba berasa berdiri belum rumah. Sebab terfaham satu perkara. Orang Melayu ni, masalah Sayyidina Muhammad, bangsa dalam dunia yang paling dekat dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lah cek di mana pun dalam dunia ni punya bangsa Melayu lah yang paling dekat dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir kita kata kalau nak tengok akhlak Rasulullah, tengok akhlak orang Melayu. Hampir kata macam tu. Kalau nak tengok akhlak Rasulullah, tengok akhlak orang Melayu. Tuan-tuan, orang Melayu ni, masalah lebih-lebih lagi, orang Melayu Kedah, orang Melayu Kelantan, orang Melayu Petani, lebih-lebih lagi. Masalah senang. Pasal apa tuan-tuan? Sebab satu ilmu yang saya dapat sebelum ini, satu orang di antara kawan-kawan kita, waktu mana rumah saya ada kenduri, pengajian pada hari Isnin dengan muslimat soalan Sayyidina Muhammad. Lepas mengaji makan, waktu saya duduk bersama dengan 2-3 orang kawan-kawan muslimat kita ni, waktu mereka nak keluar, lintas belakang saya pasien orang Kedah. Kita kata apa? Tumpang lalu belakang Ustaz, tumpang lalu belakang Ustaz, ataupun kita kata minta lalu belakang Ustaz. Hak ni dia kata tak ada, dia tu orang Terengganu. Dia kata Ustaz, di Terengganu tak ada tu. Saya tanya orang Kelantan, dia kata seorang sahabat Kelantan tu, di Kelantan ada tu. Tuan-tuan, tu di antara akhlak soalan cara hormat orang, cara menghormati orang. Lebih lagi kalau kita tengok orang petani, soalan orang petani ni adalah jenis orang yang sangat muliakan tetamu. Kalau kita pergi rumah mereka tak makan nasi, mereka sedih. Mereka tak makan nasi dulu, tak boleh lah, mereka sedih. Ni akhlak ni bukan jadi sehari dua, turun temurun. Baru ni saya dapat satu maklumat daripada satu orang profesor
yang mengatakan masalah Sayyidina Muhammad sangat ajaib. Penemuan dia 80% orang Melayu ni ialah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu hebat. Penemuan ni kena kaji lagi. 80% orang Melayu keturunannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi berhubung dengan Nabi tak mana? Daripada susul galur Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkahwin dengan Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anhu. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita ni akhlak dan perangai turun. Akhlak dan perangai ni turun diturun tok nenek. Tuan-tuan, ni sebab itu soalan Sayyidina Muhammad. Sebab itu satu keajaiban juga, dalam dunia ni tidak ada bangsa yang paling ramai bernama Muhammad melainkan di Malaysia. Cuba angkat tangan orang yang dipangkal namanya Muhammad. Orang pun jangan angkat tangan. Tak ada. Tu majoriti. Turun tangan. Jadi subhanallah, hak ni satu yang Tuhan tak buat benda tu melainkan ada hikmah. Wa ma khalaqta hadza batila. Tuhan takkan ciptakan semua tu sia-sia. Semua tu ada benda. Sahaja Sayyidina Muhammad. Jadi kecintaan kita pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar cinta kepada dia, baginda ialah Nabi kita, tapi barangkali dia ialah datuk kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam barangkali. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Di subhanallah, sebab itu tuan-tuan, di tanah bumi kita ni subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, hampir dapat kita kata dan hampir dapat kita mengatakan orang Melayu ni, Islam dan Melayu tu hampir tak boleh pisah. Hampir tak boleh pisah. Kalau kata Melayu tu Islam lah. Hampir bila kata-kata macam tu. Baik, walaupun ada hari ini masalah Sayyidina Muhammad usaha-usaha untuk mengkristiankan orang Melayu dan juga mengubah agama orang Melayu, tapi tidak akan berjaya sampai kepada seperti yang pernah berlaku di tempat-tempat lain. Itu rahmat Allah kepada kita. Baik. Ya Abul Hasanain, alaika salam ya rafiqar rasul wa sahbil kiram. Baca hadis. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جماع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي عن رجل من بني تميم من ولي أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بنت أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله. وكان وصافا. طيب. Siapa ni? Iaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Hasan suatu Nabi kita sudah pun wafat, dia masih kecil. Jadi bila masih kecil, masalah Sayyidina Muhammad, dia tak boleh nak bayang sebenar tu rupa Tok Wan macam mana. Walaupun pernah merasa kasih sayang Tok Wan didukung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pernah satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh seorang sahabat, Sayyidina Hasan menunggang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita buat diri dia macam kuda. Jadi Sayyidina Hasan duduk belakang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat tengok, ya Allah, Rasulullah, dia buat cucu dia macam tu. Taib, kata kawan tu, ni'mar rakibu wal markub. Hak naik pun mulia, hak dinaiki pun mulia. Taib. Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, jadi oleh kerana tak sempat melihat datuknya Rasulullah, jadi dia tanya khal tu pak menakan. Pak menakan belah ibu. Taib, iaitu Hindun bin Abi Halah. Taib, Hindun bin Abi Halah. Jadi Hindun bin Abi Halah ni, dia bukan perempuan, dia laki-laki. Hindun ibnu Abi Halah, masalah Sayyidina Muhammad, kana wasafan. Wasaf ni maknanya orang yang pandai mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia cerita tu, Nabi sekian nampak terbayang-bayang seperti tengok Nabi lah. Ni kalau yang disebut dengan masalah Sayyidina Muhammad, Hindun ibnu Abi Halah. Hadis tu panjang, insya-Allah kita baca dalam bulan Ramadan pada hari Isnin yang akan datang, insya-Allah, mudah-mudahan. Secara peribadi saya rasa malam ini sangat berkat.
tempat ni sangat berkat. Alhamdulillah. Jadi cerita dia, hak ni cerita orang baca. Kita ni kita berasa tu bila kita, kalau kita pergi rumah orang seronok, kita tahu seronok. Kalau kita mengaji, kita tahu seronok mengaji, subhanallah, tu berkat dia panggil. Jadi saya sendiri berasa tempat ni berkat, majlis ni berkat. Masalah Sayyidina Muhammad, insya-Allah mudah-mudahan akan bertambah bergandah perasaan kita bila mana kita gabungkan di antara hadis Syama'il dan juga Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah pada hari Isnin akan datang, insya-Allah. Kita qasidah sepakana dengan ya nama baru. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. الله سلام عليك يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة أنت المرتجى يوم زحام يشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام يشفع لنا يا يشفع لنا يشفع لنا يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي جئت للبرايا بشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين جئت للبرايا بشرع المبين الله تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام
نسأل الله الرحمن رحمة على دوام مرحبا الله رصيا نسأل الله الرحمن رحمة بجاه رسول الله نسأله حسن الختام محمد نور الله ما حوت كل الظلام هويت وصف الكمال لأجرى ما لا يرام مرحبا مرحبا شهر صيام فأنت حبيب الله وأنت خير الأنام فأنت شفيعنا وأنت بدر التمام نبتغي منك شفاعتي في يوم زحام مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان نسأل الله الرحمن عليك صلاة الله وسلامه تمام وعليك وصحبك على مر الأيام بجاهكم جميعا نسأل حسن الختام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن من على دوام مرحبا يا الله بن شهر صيام نسأل الله الرحمن على دوام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته Sallallahu Alaihi Puasa hangat dengan sambutan Ramadan insya-Allah yang akan kita sambut pada hari Rabu ni. Jadi kafilah Darul Hadis sepanjang Ramadan, cuba tengok yang diedarkan. Yang pertama, sambut Ramadan di rumah Allah. Semua kita ni cubalah menyambut Ramadan di rumah Allah. Soalan sama tak kira sama di masjid ataupun di surau. Jadi bila mana terbenam matahari pada hari Selasa, soalan Sinamahat, masuklah waktu maghrib, menjelanglah bulan Ramadan. Jadi pada ketika itu soalan Sinamahat barangkali muazzin akan mengumandangkan azan. Jadi kita tunggu masuk Ramadan. Tunggu di rumah Allah, ketika sembahyang tunggu masuk Ramadan. Tengok Tok Bilal muazzin bangkit pergi tempat dia bang. Ya Allah, dekat dah Ramadan, masuk dah Ramadan. Ya Allah, bila orang bang Allahu Akbar, ya Allah, masuk dah Ramadan. Sambut dengan sambutan yang paling hangat sekali. Sambutan yang paling hangat sekali. Soalan sinaman. Jadi seperti mana kita menggunakan marhaban ya Ramadan syahrul siyam, jadi begitulah kita sambut Ramadan pada kali ini insya-Allah. Kemudian jadi yang keduanya ni, hari ni hari Isnin, esok hari Selasa, esoklah masuknya tu. Jadi menunggu-nunggu sepanjang hari, menunggu-nunggu macam tak sabar nak masuknya Ramadan. Soalan sinaman. Yang ketiganya, pada hari pertama bila menjelang Ramadan tu, bila masuk Ramadan tu, jadi bila habis daripada imam muazzin mengumandangkan azan, kita berdoa dengan doa selepas azan. Kita baca Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni. Ada minni, bukan salah tu, minni mutaqabbala.
wasallimhu minni mutaqabbala. Itu doa dia. Kemudian musallah sinamat yang keempatnya, yang keempat, berbuka puasa ala kadarnya sahaja. Buka puasa ni kafilah dari hadis ni. Buka puasa musallah sinamat jangan banyak. Buka puasa jangan banyak. Kalau boleh buka puasa ni musallah sinamat Muhammad, kalau boleh lah di kita buka puasa ni ayam, lepas tu kurma, musallah sinamat Muhammad kurma 3 biji. 3 biji itu sunnah. Kalau buka puasa dengan sebiji boleh, tapi 3 biji itu sunnah. Baik. Jadi musallah sinamat, lepas tu kalau ada makan sekadarnya. Musallah sinamat sekira-kira perut tu tak penuh ketika sembahyang maghrib. Ketika sembahyang maghrib tak penuh perut. Lepas tu lepas sembahyang maghrib nak makan pula tak ada masalah. Di waktu buka puasa jangan makan banyak. Musallah sinamat Muhammad. Kemudian yang seterusnya, usahakan jangan meninggalkan solat berjemaah, sekalipun jangan tinggal. Dan sekalipun jangan tinggal takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Takbir yang diangkat selepas imam mengangkat takbir. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Jangan tinggal satu pun takbiratul ihram sepanjang Ramadan. Usahakan, insya-Allah. Jadi cara tu, cara kita melayan tetamu yang paling kita kasih. Kemudian musallah Sayyidina Muhammad solat tarawih 20 rakaat. Musallah Sayyidina Muhammad. Kalau di masjid orang buat tazkirah buat 8, balik sambung di rumah bagi cukup 20. Masjid yang orang buat 20, kita buat 20. Musallah Sayyidina Muhammad. Bagi orang tua yang tak larat diri, duduk 20, jangan tinggal. Kalau duduk pun tak larat, bayang tidur. Bayang tidur. Macam mana tu? Kepala kena belah sana, kaki belah sana. Ngirin. Tapi jangan semua orang buat. Tak cukup masjid. Taib. Assalamualaikum Sayyidina Muhammad. Taib. Lepas tu, ni anak-anak dari hadis ni. Seorang pun jangan sembahyang duduk. Diri semua. Pasal apa? Faham bagi tadi abang? Sebab latihan jihad. Kalau diri tak larat, esok musuh ligan tak larat lari. Sebab itu tengok para ulama, riyadhah para ulama berdiri, riyadhah para ulama ialah berlama-lama di atas tikar sembahyang, bukan duduk tapi berdiri qiyam lama. Berdiri qiyam lama tu menguatkan otot kaki. Sallallahu alaihi wasallam. Yang orang duk buat hanya berlari. Tu di antaranya. Kalau diri lama dalam sembahyang, menguatkan otot kaki, menguatkan hati. Dia bersambung semua. Itulah yang dikatakan pakej yang lengkap yang duk pada sembahyang. Sebab itu tentera Sultan Salahuddin Al-Ayyubi hanya dilepaskan perang, yang keluar pergi perang hanyalah yang qiyamul lail. Pasal apa? Lepas pakej lengkap, kekuatan jasmani, kekuatan rohani. Taib, sallallahu alaihi wasallam. Nak perang tak lama lah. Taib. Yang seterusnya, khatam Quran setiap 10 hari sekali. Tu dia, pakai tak tidur lah. Ustaz, baca Quran tak lancang Ustaz. Tak lancang tak apa, cara tak lancang. Tapi hak lancang mesti 10 hari khatam sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kaedah baca Quran. Kalau kita baca Quran lancang, kehebatan kemuliaan dia Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ma'a as-safaratul kiramil bararah. Ada malaikat yang kerjanya disebut dengan as-safaratul kiramil bararah. Mereka yang duduk langit terbang mencari orang yang berzikrullah. Jadi bila kalau kita boleh buat, kita akan rasa tenang, seronok, bahagia, syurga pasal duduk dengan malaikat. Tapi kalau orang yang baca Quran tak lancar, dia panggil yatatak-tak. Saya kata terketak-ketak. Yatatak-tak tu maknanya baca terketak-ketak. Mana baca tu nak boleh sebut sepatah pun. Jadi subhanallah tak mai. Jadi nak sebut tu apa dia? Macam orang baca qiraati apa dia ni? Lambat. Jadi nak sebut tu susah. Jadi hal tu dapat 2 pahala. Yang pertama,
pahala baca Quran, yang kedua pahala nak sebut susah, dapat habuan juga. Yang seterusnya, soalan Sayyidina Muhammad, salawat sebanyak 3000 kali sehari. Sebenarnya sebenarnya nak habaq pada awal Syaban, tapi Tuhan tak izin. Baik. Jadi kata orang yang reti-reti, soalan Sayyidina Muhammad, kalau kita mengamalkan sejak daripada awal Syaban 1500 sehingga 2000, pengalaman orang yang telah buat, mereka akan bermimpi jumpa Rasulullah mula pada Syaban. Tapi tak apa, mula pada hari ini, mula pada esok akhir Syaban, jadi kita amalkan. Jadi paling tinggi kita dapat 3000. Kalau dapat 2000, alhamdulillah lah. Baik. Maknanya kalau kita hantar 3000 seorang, ni semua berapa ratus ni? Maknanya dalam hadis menghantar jutaan selawat dekat Nabi. Maknanya rahmatlah yang Tuhan turunkan di tempat kita dan bersama dengan kita, insya-Allah. Baik. Lepas tu solat duha 8 rakaat. Sama ada nak buat 2 ataupun buat 8 sekali. Kalau buat 8 sekali, akhir saja yang ada tahiyat. Nah, kalau buat 8 sekali, akhir saja yang ada tahiyat. Baik. Yang seterusnya, masalah Sayyidina Muhammad, baik, jangan meninggalkan sunat qabliyah dan ba'diyah. Bukan suruh buat 4-4, dua-dua ya. Dua-dua jangan tinggal, insya-Allah. Kemudian sembahyang tasbih hari-hari. Hari-hari. Siapa yang Tuhan bagi kemampuan lagi, kalau berasa nak buat pagi, buat pagi. Pagi buat dah. Lepas lohak nak buat pula, buat pula kalau aku nak buat. Malam nak buat lagi, sehari 3 kali pun tak apa. Baik. Tapi tak suruhlah sampai tahap tu. Sekali ya tasbih. Tasbih ni dia punya kehebatan dia bagi kenikmatan ruh. Nak habaq tak kerti, kena buat baru tahu. Siapa yang buat, mudah keluar air mata. Bahkan Tuhan wariskan dia, Musa Sayyidina Ahmad, kalau dia tidur mimpi menangis. Dalam menangis tu, dalam tidur tu, air mata dah. Jaga-jaga, kalau air mata ada lah, agak nak berhentikan sambung lagi lah. Tu kelebihan main sunat tasbih. Kemudian qiyamul lail setiap malam, bukan minta banyak pun, hanya 2 rakaat tahajud sahaja. 2 rakaat tahajud saja. Tapi kalau boleh lebih, buatlah lebih. 2 saja kita minta. Kemudian soalan Sayyidina Muhammad dalam qiyamul lail itu jadi laksanakanlah qiyam dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Jadi kalau kita dah boleh buat 30 malam, lepas Ramadan sambung lagi 10 malam, 40 malam. Jadi insya-Allah lepas Ramadan kita istiqamah tahajud, insya-Allah. Dan terakhir, sedekah setiap hari. Bukan mesti RM10, sekupang pun Tuhan kira, 2 kupang pun Tuhan kira, insya-Allah. Musa'ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah kafilah Darul Hadis. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, kita akhirkan dengan kesunatan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya hanana, insya-Allah. Sebelum tu tuan-tuan, ada doa di belakang tu. Ni doa di akhir Syaban. Allahumma balighna Ramadan wa waffiqna fihi lis-siyami wal qiyam waj'alna fihi min utaqaika minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna Ramadan wa waffiqna fihi lis-siyami wal qiyami waj'alna fihi min utaqaika. Bukan nun tu, utaqaika, belakang tu hamzah. Utaqaika minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna Ramadan wa wafiqna fihi lil qiyam was siyam. Kita minta bila kita masuk Ramadan, Tuhan bagi taufik pada kita untuk berpuasa dan juga untuk berqiyam, mayan tarawih maksudnya. Wa ja'alna fihi min utaqaika minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا هنانا خص بسبع المثاني وحوى لطف المعاني. خص بسبع المثاني وحوى لطف المعاني. ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. يا هنانا الله الله هنانا يا هنانا يا صلوا عليه. نانا مما كان لما ظهر لأجله انشق القمر. مما كان لما ظهر لأجله انشق القمر. وافتخرت المضار به على كل الأنام. وافتخرت المضار به على كل الأنام. يا هنانا يا هنانا يا هنانا لا أطيب الناس خلقا وأجل الناس خلقا. أطيب الناس خلقا وأجل الناس خلقا. ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله. ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله. يا هنانا يا هنانا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر تمام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر تمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا عليه
وسلموا يشفع لنا يوم زحام يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنا الله يا هنانا هنانا يا هنا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنا صلوا علي يا هنانا الله يا هنانا يا هنا صلوا على النبي يا هنانا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ni kita dapat mulakan pengajian Syamil Muhammadiyah. InsyaAllah mudah-mudahan akan berterusan. Ada perkara yang saya nak maklumkan. Pertamanya, siapa yang nak menyumbang nanti beg bawa. Kita tak kotak ujung tu dengan ujung tu. Siapa nak menyumbang masuk dalam tu. Yang kedua, untuk berbuka. Esok petang kita dah mula ada di sini. Tapi puasa ada lagi lah. Itu yang Ustaz sebutkan tadi, bahawa kita nak tunggu sambut Ramadan. Jadi insyaAllah kita ada di sini pukul 6 petang. Kemungkinan esok Ustaz akan mulakan dengan kitab baru, iaitu kitab Al-Azkar Nawawi. InsyaAllah 6 suku kita mulakan. Apa yang ada buku kitab tu boleh bawa mai. Yang tak ada, saya akan fotostatekan untuk mungkin 1-2 muka dulu insyaAllah. Kemudian kita akan sembahyang maghrib dan dengan lepas tu kita sembahyang isya, dan kita akan adakan sembahyang tarawih insyaAllah. Dan okey, balong sikit insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Malam esok kita sembahyang tarawih awal. Lepas daripada musallah sinama, lepas daripada kita sembahyang isya, kita akan sembahyang tarawih. Tapi untuk malam-malam lain, jadi kita akan sembahyang tarawih pada pukul 9.30 malam. 9.30 insya-Allah. Jadi kita tak perlu kelang kabut lah mai. Jadi kita boleh relax, buka-buka di rumah. Lepas tu kita insya-Allah 9.30 kita mula sembahyang isya dan kita sembahyang tarawih insya-Allah. Jadi kita, anak-anak kita yang hadir awal, jadi waktu masuk isyak tu baca Quran penuh, mengaum Quran, biar penuh Quran. Jadi bila sembahyang 9.30 barulah kita sembahyang tarawih insya-Allah. Sembahyang tarawih ni tak perlu kalut-kalut. Kita bukan kita nak lebih cepat. Jadi kita nak mendapat rahmat dengan sembahyang qiyam insya-Allah. Wallahu a'lam. Kemudian untuk berbuka, kita alu-alukanlah kepada tuan-tuan yang nak menyumbang ataupun nak bagi untuk malam tersebut, untuk lebih kurang dalam 50 ke 100 orang lah insyaAllah yang akan ada buka puasa insyaAllah. Anak besar-besar, kecil-kecil pergi mereka duduk sana juga. Besar-besar ada di sini insyaAllah. Nak bagi buah kurma ke apa, bagi awal lah insyaAllah. Kemudian makan lepas buka, lepas tarawih more, kita lalu-lalukanlah nak bawa mai, tapi jangan buat hal lebih-lebih tu baru nak bawa. Kita set memang nak bawa, no? Ada orang jual tak habis tu, hak tu baru nak bawa kan. Tak habis tak mana ni, depa ada ramai-ramai bagi depa itu. Hak tu dia tak set awal, kita nak hak set awal untuk apa ni, more. Siapa nak bawa mai kita lalu-lalukan. Kemudian saya minta untuk tenaga esok lah. Saya dah minta Pak Patih untuk siapkan tandas untuk muslimat dan juga tempat wuduk di sebelah sana. Mungkin Pak Patih tak dan
Jadi siapa yang ada kepakaran tu esok mai kita buat sementara di sebelah sana insya-Allah. Insya-Allah dalam pukul 9 ke pukul 10 mai kita cuba untuk nak siap juga untuk terutama tandas dan wuduk untuk muslimat. Laki-laki tak apa. Belakang pokok pun jadi kerja. Tu melawak Ustaz. Yang lain-lain insya-Allah boleh maklum pada saya. Dan untuk saya sedang setkan untuk amalan sepanjang Ramadan itu saya buat dah. Cuma tak sempat nak buat. Tuan-tuan insya-Allah esok saya pun akan bawa daripada jadual waktu daripada pagi sampailah kita buka puasa dan sebagainya. Saya akan setkan dalam bentuk muhasabah insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, saya mohon maaf banyak-banyak kekurangan dan yang tak apa nak selesa tu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan berkati kita. Sekadar itu saja. InsyaAllah kita akan solat isya. Allahu a'lam.